Berita baik yang disampaikan oleh Matius. Matius 1. Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya Perez dan Zerah. Ibu mereka bernama Tamar. Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, ibunya Rahab, Obed, ibunya Ruth, Isai dan Raja Daud. Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo, ibunya ialah bekas isteri Uria. Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakin dan saudara-saudaranya. Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakin, Siatiel, Zerubabel, Abihud, Eliakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Maria lah yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Demikianlah ada 14 generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud. Dan ada 14 generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel. Dan 14 generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus. Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Ibunya, Maria, bertunang dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka berkahwin, Maria sudah mengandung kerana kuasa Roh Allah. Yusuf seorang yang taat kepada hukum agama, tetapi dia tidak mahu mempermalukan Maria di hadapan umum. Oleh itu, Yusuf berniat memutuskan pertunangan itu secara diam-diam. Yusuf mempertimbangkan perkara itu. Kemudian, dalam mimpi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Malaikat itu berkata, "Hai Yusuf, keturunan Daud, janganlah takut memperisteri Maria. Dia mengandung kerana kuasa Roh Allah. Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Anak itu harus engkau namakan Yesus, kerana dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka." Semua itu berlaku supaya terjadilah apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabinya. Seorang anak dara akan mengandung, lalu melahirkan seorang anak lelaki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Dalam bahasa Ibrani, Immanuel bererti Allah menyertai kita. Apabila Yusuf terjaga, dia melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu. Dia berkahwin dengan Maria, tetapi Yusuf tidak berseketiduran dengan Maria, sehingga Maria melahirkan anak lelakinya. Yusuf menamakan anak itu Yesus.
Matius 2. Yesus lahir di kota Bethlehem di negeri Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Kemudian, beberapa orang ahli kaji bintang dari timur datang ke Yerusalem. Mereka bertanya, Di manakah anak yang baru lahir itu yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami nampak bintangnya terbit di sebelah timur dan kami datang hendak menyembah dia. Apabila mendengar hal itu, Raja Herodes rasa gelisah. Demikian juga semua penduduk Yerusalem. Raja Herodes mengumpulkan semua ketua imam dan guru Taurat lalu bertanya. Di manakah raja yang dijanjikan oleh Allah akan lahir? Mereka menjawab, Di kota Bethlehem di negeri Yudea, seorang nabi sudah menuliskan hal itu. Hai Bethlehem di negeri Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil antara kota-kota utama di Yudea. Daripadamu akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel. Kemudian Raja Herodes mengadakan pertemuan rahsia dengan ahli-ahli kaji bintang itu. Daripada mereka, Raja Herodes mengetahui dengan tepat masa bintang itu mula kelihatan. Lalu Raja Herodes menyuruh ahli-ahli kaji bintang itu pergi ke Bethlehem dengan perintah berikut. Pergilah dan carilah anak itu dengan seksama. Apabila kamu menjumpai dia, beritahulah beta, supaya beta juga boleh pergi menyembah dia. Mereka berangkat, lalu di tengah perjalanan mereka, nampak bintang yang pernah dilihat oleh mereka di sebelah timur. Alangkah sukacitanya ahli-ahli kaji bintang itu apabila mereka nampak bintang itu. Bintang itu mendahului mereka, lalu berhenti di atas tempat anak itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan nampak anak itu dengan ibunya Maria. Mereka sujud menyembah anak itu dan mereka mengeluarkan emas, kemenyan dan mur, lalu mempersembahkan semua hadiah itu kepadanya. Kemudian dalam mimpi, ahli-ahli kaji bintang itu diperingatkan oleh Allah supaya jangan kembali kepada Herodes. Oleh itu, mereka balik ke negeri asal mereka melalui jalan lain. Setelah mereka berangkat, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Herodes akan mengeluarkan perintah untuk mencari anak itu dan membunuh dia. Bangunlah dan bawalah anak itu dengan ibunya ke Mesir. Tinggallah di sana sehingga aku berfirman lagi kepadamu. Yusuf bangun dan pada malam itu juga dia membawa anak itu dengan ibunya ke Mesir. Mereka tinggal di sana sehingga Raja Herodes mangkat. Dengan demikian, berlakulah apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabinya. Aku memanggil anakku keluar dari Mesir. Apabila Raja Herodes sedar bahawa ahli-ahli kaji bintang dari timur sudah memperdayakannya, Raja Herodes murka. Lalu Raja Herodes memberikan perintah supaya semua anak lelaki di Bethlehem dan sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli-ahli kaji bintang tentang masa bintang itu mula kelihatan.
Dengan demikian, berlakulah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Di Rama terdengar suara tangisan dan rintihan, rantapan dan tangisan penderitaan. Rahel meratapi anak-anaknya. Dia tidak mahu dihiburkan kerana anak-anaknya telah tiada. They are no more. Setelah Raja Herodes mangkat, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Yusuf. Pada masa itu Yusuf masih di Mesir. Malaikat itu berkata, Bangunlah dan bawalah anak itu dengan ibunya kembali ke negeri Israel, kerana orang yang cuba membunuh anak itu sudah meninggal. Yusuf pun bangun, lalu membawa anak itu dan Maria kembali ke negeri Israel. Tetapi apabila Yusuf mendengar bahawa Archelaus, putera Herodes, sudah menggantikan bapanya sebagai raja negeri Yudea, Yusuf takut pergi ke sana. Yusuf menerima arahan selanjutnya dalam mimpi, lalu dia pergi ke wilayah Galilea. Dia tinggal di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian, berlakulah apa yang dikatakan oleh nabi-nabi tentang anak itu. Ia akan disebut orang Nazaret.